Orang tanya tu guru dia ni. Hukum jual CD cetak rapok kan. Ambil orang-orang buat, lepas tu saling jual cetak rapok. Guru kata tuan dia beri tak? Tuan dia tak beri, haram. Nah, tuan dia beri, halal. Kena kita tanya tuan siapa buat ceramah. Kita sokong Islam, marah ke orang BN pasal apa? Melakukan kezaliman. Kita tolong kezaliman, penipuan. Kita lebih kurang dia ke ha? Ke ni? Nah, duit tu kita untuk sumbangan. Boleh ada bahan, boleh ada jual. Nah, boleh ada dia pakak api, berdoyo-doyo. Nah, kawan tu buat apa habis keping. Masuk studio semua. Dia beli skiping tu baik. Bagai. Nampak? Ha, jadi kita sebenarnya tak faham. Macam mana Tuhan nak beri kemenangan? Nah. Saya ada masalah lama yang menghantui saya. Motosikal saya hilang. Keluarga dan rakan saya tak tahu. Kemudian saya beli motosikal curi. Tukar nombor pelik. Kini saya begitu pusing. Rasa macam cukup dosa kerana beli barang haram dan menipu. Dan saya musnahkan motosikal itu kerana risau. Bila masa saja Allah akan balas. Saya lepaskan motosikal itu. Adakah betul cara saya itu? Harap tolong bimbing saya. Dia hilang motor, lepas tu dia beli motor curi pula. Molek eh? Nampak? Jadi dah habis semua masalah. Jatuh kau banyak motor curi. Jadi sekarang ni dia rasa menyesal, bagus alhamdulillah. Tapi motor tu kena pulang balik. Nampak? Pulang balik kepada orang yang dia beli tu. Nampak? Orang yang dia beli tu tak tahu dah duduk mana, kena serah kepada pihak berkuasa. Faham? Dia gitu cara dia. Mak, kita duduk negeri orang Islam, maka kemungkinan besar hak orang Islam. Tak boleh buat gitu. Jangan pakai tohuk dalam sungai gitu. Hak orang. Macam tu beg surah, selipar dia hilang, bahan lipar orang tak. Ini pasal gitu. Tak boleh selipar kita hilang, nak buat apa ni? Ada tu Tuhan nak kafarah kesilapan kita. Tidak dah hilang selipar, tidak dah hilang motor, tidak dah hilang piti. Ada buat salah yang kita tak nampak. Dia tak mau bayar di akhirat, bayar sini dengan hilang motor. Jangan beli hak curi pula. Jadi kena serah balik kepada orang. Pihak berkuasa. Kita takut kan orang kata kita beli barang curi ke? Tak, kata tersalah beli. Nampak? Hukum air nitik masuk dalam timba atau gayung. Adakah air yang masih ada dikira air mutlak atau air mustakmal? Saya dengar ada ustaz cakap air mustakmal dan ada ustaz yang cakap air mutlak. Jawabnya air itu mutlak. Ni timba kita. Kita ambil wuduk ngecik daripada muka, daripada tangan masuk dalam timba. Hak ni dalam ni air mutlak. Hak ngecik air mustakmal. Faham? Tapi bila masuk dalam dia menjadi mutlak. Disebut oleh Syekh Daud Fatani dalam kitab Jawahirus Saniyah. Boleh tengok lelek-lelek dalam bab air mustakmal. Bukan mustakmal, hukumnya mutlak. Faham? Ada sebut dalam fatwa Fataniyah, ada sebut juga yang ngecik masuk dalam bijana air dia menjadi mutlak. Faham? Jangan salah faham. Dia air mustakmal ni gini. Kita nak mandi junub. Contoh. Karang boleh tengok. Balik rumah karang mandi junub. Tak? Boleh? Kalau tak junublah dulu. Maknanya ambil satu beseng. Duduk dalam beseng. Buka paip ujang ke atas. Bila jatuh air, niat mengangkat adafso. Bila rata dah air, keluar dari beseng. Dalam beseng tu mustakmal. Faham tak? Tu mustakmal. Nampak? Tapi bila siapa dua kalah, jadi mutlak balik. Pasal dia bukan air najis. Air mustakmal, dia bukan air najis. Boleh buat minum pula air mustakmal. Dia tahirun tapi ghairu mutahhir. Suci. Apa makna suci? Tengok ulama syarah. Boleh minum. Nampak? Boleh minum. Air basuh kecing. Ni kecing. Ni pahit kecing. Faham tak Faham ni. Kecing. Lepas kecing ada dah ujung ni air kecing. Hak ni wajib basuh ni. Faham? Kita pun cucu air. Ni sas cucu air. Kena air ni, kena dia air kecing, dia jatuh tak? Sini bersih tak? Bersih lah, boleh sembahyang tak? Boleh ha? Dah bersih dah, kita cucu lagi. Kita tak ada cahaya bersih dalam. Air kita tak ada ni, boleh minum.
Kalau teramak aku tak suruh minum. Tapi tak nampak. Pasal dia bukan najis. Air najis hak mula-mula. Hak air kena pada najis, dia membawa najis itu turun. Air itu mutan najis. Dia bersih dah, kita cucuk lagi, boleh minum air bawah. Nampak? Tak mau minum sudah. Bila mendengar seruan jihad, maka hendaklah menyahut seruan itu. Soalannya bagaimana jika ibu kita menghalang kita daripada berjihad? Ada berlaku di zaman Nabi SAW, seorang ibu yang tidak membenarkan anaknya keluar berjihad, dan Nabi membenarkan laki-laki itu duduk untuk menjaga ibu dia. Itulah. Dan ibu dia memang bukan tak suruh berjihad. Ibu dia tu orang duduk seorang, tak ada orang nak batu. Batu Nabi benar. Tapi kalau ibu tu memang anti jihad, dah benar pergi berjihad, maka waktu lain hukum pula. Ibu tu senang lenang dah, tapi marah kalau anak-anak bersama mujahidin, waktu lain kita tak boleh taat, kerana berjihad ini adalah satu kewajipan. Dan dia suruh kita tidak berjihad bukan nak minta tolong, kerana dia tak mau tengok kita menolong orang-orang Islam yang berjihad. Waktu tak perlu taat tu, kena tengok-tengok basi. Ada kalanya kita kena duduk, kena taat, ada kalanya tidak. Soalan seterusnya, video puasa sebut dalam Quran, video semayang adakah sebut juga dalam Quran atau hadis? Terima kasih. Masalah video semayang, ni masalah sensitif. Baik, kita jawab ni apa yang disebut oleh ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak ada video semayang. Tidak ada. Syekh Ibn Hajar, Imam Nawawi, dia rak sangat masalah video semayang. Yang ada adalah kaul yang dhaif, yang dipertikaikan oleh imam mujtahid. Nampak? Pakak yang kata boleh buat video ni bukan mujtahid, dia fuqaha saja, ahli tarjih saja. Yang pertikai itu mujtahid, walaupun mujtahid mazhab, dia mujtahid Imam Nawawi. Dia pertikai masalah video semayang. Jadi orang nak amal juga, dia beramal dengan pendapat yang dhaif tersebut. Jangan bawa kepada baloh. Tapi kalau kita nak fatwa, katanya ulama haram fatwa dengan haru, kerana fatwa kena ikut pendapat yang muktamad, tidak ada solat video. Orang tanya Syekh Ali Jadul Haq, mantan Syekhul Azhar yang lepas. Dia ni alim 4 mazhab. Dia kata kalau boleh jangan buat, tapi ada alternatif. Kita semayang biasa, semayang maghrib, semayang isya, semayang subuh, semayang rawatib, semayang sunat, yang kita hadiahkan pahala tersebut kepada ibu bapa kita yang ada meninggalkan semayang. Itu diterima oleh jumhur ulama. Ni hak ulama sebut. Jangan kata pula kita nak bawa baloh. Pasal sensitif ni bab video semayang. Soalan seterusnya. Adakah talak melalui taklik juga merupakan talak bain? Ya, berlaku juga talak bain melalui lafaz taklik. Contohnya dia baru berkahwin. Lepas nikah dah, sah dah suami isteri. Dia pun kata ke isteri dia, kalau mun tak mari, kalau mun tak mau ikut aku esok balik rumah mak aku, maka esok kamu telah tertalak. Sedangkan mereka belum lagi melakukan jima' persetubuhan. Nampak? Sebab talak bain ni dia ada bain kubra, bain sugra. Kalau tak nikah lagi bain sugra. Jadi bila dia kata gitu, suami isteri dia tak ikut juga esok, maka dia telah tertalak dengan satu talak bain. Nampak? Dengan sebab taklik, kerana berlaku mu'allaq, iaitu tak mau ikut suami. Jadi berlaku juga bain dengan sebab taklik. Bain dak jima' lagi. Tak? Dak jima' lagi. Cerai dah. Ada tak? Duduk atas pelamin balah dah. Orang tengah kipas duduk nikah, duduk sanding balah, berebut si kunyi. Lalah tu lagi aku tu cerai mu satu talak. Jima' lagi. Tak? Dah jatuh talak kata itu. Jatuh tu panggil bain, tak boleh rajak. Tak boleh rajak.
Kan ni tak ada edah benda dak jimat lagi. Soalan seterusnya. Hukum melewatkan mandi junub seperti makan nasi dulu atau buat kerja dulu. Jawabnya, tidak wajib melakukan mandi junub dengan segera selepas kita berhadas junub. Wajib itu apabila kita nak melakukan suatu ibadat yang perlu kepada mandi, seperti semayang. Katakan kita junub pukul 8 pagi, tak ada kerja, tak bila junub. Faham? Jadi Zuhur nak semayang pukul 1. Pukul 1 karang wajib mandi. Faham lagi? Kalau mandi selalu sunat. Nampak? Cuma kalau kita tidur malam kok, kita jimat, kita junub, biasa orang mandi esok tak? Kita ambil uduk dulu untuk tidur. Kerana makruh tidur dalam tak ada uduk. Sedangkan kita ada hadas besar. Faham? Ambil uduk dulu. Tapi kalau kita mandi selalu, hukumnya sunat dan afdal. Nabi pernah junub pada malam, tetapi mandi pada siang esok setelah masuk waktu subuh. Seperti yang kita tahu, isteri berdosa besar menyakiti hati suami. Mana pula hukum suami suka menyakiti hati isteri, seperti merendahkan maruah isteri, tidak bersyukur. Beruntunglah bagi isteri yang mendapat suami yang baik. Dia kata kalau isteri kata ke suami udah berdosa, dan kalau suami pula berdosa juga nah. Tak susah tu. Cuma tak ada istilah suami derhaka isteri. Tu tak ada istilah. Isteri yang kata udah maki hamun ke kata tak kepada suami, menyakiti hati suami, hukumnya derhaka kepada suami dan berdosa. Faham? Suami pula kata udah-udahnya carut maki hamun ke bini, orang tak panggil derhaka. Dia panggil derhaka kepada Allah, berdosa. Kerana melapahkan benda yang tidak patut, yang diharamkan kepada isterinya sendiri. Jadi orang puang tak susah. Suami yang buat benda yang tak baik pada isteri, dia tanda oleh malaikat dosanya di sisi Allah. Jangan kata bila suami kita qawwamuna 'alan nisa, kita bebas nak buat atas bini kita. Ada orang tukang kira. Kita lebih atas dia, mana dia wajib taat, kita wajib taat kepada Allah. Suami yang carut, yang maki, yang sepak terajang bini dia tidak taat kepada Allah. Nampak? Kan suruh Tuhan kata ihsan kepada isteri, buat baik, tak, bukan buat buruk. Dia kata bertuahnya dapat suami baik, dah apa nak nikah lelaki baik. Nak cari suami yang baik. Ni orang-orang mari minta kau nak selalu. Berkelapar duduk kapal dia tahu mau. Orang mari minta kita risik, kita cek dulu, tanya jabat dia ni gana masalah. Orang kata tak sah bekeng, berahi musam begitu, berahi. Nak cari untuk lelaki hok pandai bergayung, habis balik awal. Orang pun ingat kalau untuk lelaki pandai gayung, pandai silap, kalau boleh macam nikah dengan dia. Pasal lagi dia silap kita dulu di rumah. Kapak geluling kita. Dengan orang lain tak silap. Ada salah silap sikit, dia pun taekwondo atas tekok kita. Ingat ke dia pandai silap, kita nak jalan dia jaga kita? Tak, dia silap kita dulu. Kalau nak cari tok lelaki, cari hak lembek. Kalau cakap cari gitu. Tidak faham kita. Jangan main lembut-lembut gitu. Ada seorang kampung kita lembut gitu kan. Kalau cakap pas tepuk-tepuk bau gini, 12 anak. 12 sungguh, 12 anak. Cakap kau tepuk macam lembek. Ini lembut, lembut, muka lembut. 12 kakang berengik beranak. Sungguh hebat dia. Nampak lembut Tuhan buat, tapi keras. Ni tengok pada janggut serung ni sama lagi dengan pusat. 2 anak dah macam tu. Misal ke ulu golok tu ngasuh ni. Nampak? Macam waktu ngasuh misal. Dak tu biar anak sekarang. Ramai sekarang mati aksiden dibawa hospital untuk dibedah siasat. Bila hospital membedah siasat mayat, seketika mengambil organ dalam mayat. Apa hukum perbuatan ini? Bagaimana pula dengan derma darah? Para penderma darah termasuk berbagai jenis bangsa dan agama. Jika ada penderma yang selain agama Islam, apa hukum sakit Islam menerima darah mereka? Hukum cabut ubang yang sikit. Banyak dia ni. Baik.
Masalah derma organ, kalau kita hidup lagi boleh derma dengan syaratnya tidak memudaratkan kita. Maknanya kalau buah pinggang tak mudarat, boleh pergi ke orang se. Kalau jantung haram derma kerana mematikan kita. Setelah daripada mati, kita cenderung pada pendapat haram didermakan organ. Faham? Ni pendapat Syekh Mutawali Sya'rawi dan ulama-ulama yang mutaakhirin yang sependapat dengan beliau. Faham? Kerana Nabi kata haram dan tak boleh kita mematahkan tulang mayat, maksudnya menyakiti mayat. Sebut dalam kitab fiqh ada beberapa kes saja boleh bedah mayat, seperti perempuan yang mengandung, yang pregnant, dia mati tapi anak dalam keadaan masih hidup, maka situ harus belah perut untuk mengeluarkan anak yang masih hidup. Situ boleh belah mayat. Dah. Seorang pencuri, dia curi piti orang 3,000, orang kejar dia pun telang piti, lekat tekak mampu gerah. Maka boleh belah ambil balik piti orang. Contoh ulama kata. Adapun sekarang accident lelek-lelek ni tas jalan tak tengok kiri kanan, nyetang dia lori balok, lepeng kepala, belah buat apa lagi? Tahu dah, nyek dia tayar lori. Faham? Bedah siasat yang boleh lagi. Kalau tak belah, seseorang itu dipenjarakan kerana dituduh membunuh atau meracun. Jika belah, terselamat dia daripada tuduhan kerana ini adalah fitnah belaka. Maka orang pun belah, bukan dia yang bunuh. Ini adalah penyakit biasa. Maka dia belah gitu, dimaaf pada syarak. Kerana nak menyelamatkan orang lain. Itu boleh. Learning habis, belah sama. Nampak? Belah sama. Mati tahu dah mati tua, belah kok. Mati jatuh mengenang, terjun mengenang, belah kok. Belah nak tahu punca kemana? Punca kepala otak apa? Tulis situ terjun mengenang. Kita nak ubah ke mana? Kita nak tukar, tak boleh. Kita kena ubah sistem pemerintahan dalam negara. Betul tak? Gitu lah. Kita nak wah pergi depan hospital marah orang belah. Tak layang lah. Jaga kata balik. Kita kena ambil parlimen. Mula-mula kita suruh nasihat dah dia. Menteri-menteri yang ada ni tukar balik sistem pemerintahan kepada sistem Islam. Dari segi hospitalnya, tenteranya, pulihnya balik pada Islam. Bukan kita wajib merintah, mu merintah tak apa, siapa mampu, tapi tukar kepada Islam. Betul tak? Tapi dah kita dah tepik berapa puluh tahun dah, tak mau tukar. Ngemumu aku tukar. Dah. Bagaimana pula dengan derma darah? Derma darah diharuskan kerana darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila keperluan, maka dia mengangkat hukum yang dilarang pada asal. Asal kita buat keluar darah kita daripada tubuh dengan sengaja, ambil pisau mesin, cek buat sikit, tubik darah, haram. Tak boleh. Faham? Tapi oleh kerana nak menolong orang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, atas benda kebajikan boleh tolong. Maka keluar darah tidak memudaratkan orang yang menderma dan boleh memberi manfaat pada orang yang menerima, maka diharukan dalam Islam dengan syarat yang menerima tidak boleh orang kafir harbi. Faham? Kemudian orang kafir beri pada kita boleh, kerana Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ulama jawab ratus tahun dah masalah ni. Faham? Kita tinggi, dua orang lain duduk bawah, kita boleh terima darah dia, tak lebih darah kita pada orang. Kita boleh terima buah pinggang orang bukan Islam, kita tak lebih buah pinggang pada orang bukan Islam. Bukan kita sebut, tetap dalam kitab-kitab fuqaha dan fatwa-fatwa ulama-ulama mutaakhirin. Pendapat ulama moden sekarang menegaskan Allah duduk bersila di arah, sedangkan arah itu makhluk. Dan sebelum cipta Tuhan duduk di mana? Adakah menyambut Maulidur Rasul itu bid'ah dalalah? Jawabnya, jangan kata Allah tu duduk di atas arah, maknanya arah bawah, Tuhan naik duduk di atas. Jadi dalam masalah Ar-Rahman wa 'ala arsyistawa, dengan molek dia penjelasan. Sama ada ulama moden, ulama tak moden. Tanya molek, adakah makna Tuhan naik duduk di atas, arah bawah Tuhan naik duduk ke atas? Ke makna mu kata ni Tuhan yang bernama Rahman duduk di atas arah. Kalau begitu saja tak panggil lagi Tuhan duduk di atas. Faham? Kerana itu hanya terjemahan daripada Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman atas arah itu istawa, makna duduk. Belum lagi tafsir. Nampak? Boleh kita kata gitu dengan kita serahkan maknanya Allahu a'lamu bi muradihi bi haqiqati muradihi. Allah lebih mengetahui makna hakikat yang sebenar. Yang kata kita ni menjisingkan Allah, kalau ulama tu kata gini, Allah duduk ke atas arah, arah duduk bawah,
Faham? Allah atas pada arah, arah duduk bawah Allah. Itu baru betul orang ni mengatakan Tuhan berjising kerana boleh naik turun duduk di atas. Tapi jangan kita katakan ulama moden kata gitu. Kerana ada ulama moden di zaman sekarang, mereka tidak pun mengatakan Allah itu bertempat, bahkan Allah maha suci daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang, seperti ulama-ulama yang ramai sekarang ini di Mesir, di Syria, ulama moden, nampak? Tapi mereka tak kata pun gitu. Jangan kita nisbahkan dengan ulama moden. Jangan kata moden sesat, hak dulu molek, hak dulu pun ada sesat. Moden atau dulu, hak mana salah, hak itulah yang kita tak mau ikut. Faham? Kita kadang-kadang silap tunjuk buku ulama-ulama, kalangan ulama baru, dia pakai ulama baru. Hak inilah yang memundurkan pengetahuan kita. Dan kan ramai mana ulama yang masih hidup sekarang, fikrah mereka itu nak cukup cinta kepada ulama-ulama mutaqaddimun, nak cukup kasih kepada ulama-ulama zaman salafus soleh. Jadi tengok dulu apa makna hak dia kata. Kalau dia kata Tuhan mari duduk di atas arah, nak arah duduk bawah, mari duduk tengok atas tu. Kalau tafsir gitu, baru kita tanya dia balik. Mu tanya, jangan tanya aku, tanya dia. Dah sebelum arah Tuhan duduk di mana? Faham? Menyambut bid'ah, menyambut Maulid Rasul itu bid'ah dalalah. Ini masalah khilafiah. Jadi ada ulama mengatakan tidak harus menyambut Maulid Rasul, ada ulama yang mengatakan harus dan sunat menyambut Maulid Rasul. Jadi titik tolak dia ada perbalahan pendapat itu, kerana ada ulama yang dia tak ambil pakar. Akan apa benda ni, dalil kita kias sahaja dengan peristiwa menyambut hari-hari besar yang lain, maka dicipta satu hari besar Maulid Rasul kerana mereka nak hadis. Jadi sepatutnya jangan jadi baloh ni. Jangan jadi baloh. Puak yang tak mau sambut Maulid Rasul, bila ada orang sambut jangan marah. Jangan marah. Macam kita baca kunut. Orang Hambali dak baca kunut, asal marah Kita baca kunut, dia jangan marah. Baru comel. Sebab memang Nabi tak ada sebut pun. Mu sambut dah, malam maulud aku, mu sambut dah. Tak ada pun. Jadi siapa yang tak mu sambut, tak ada masalah dah. Tapi tak mu sambut, kata ulama, jangan tak mu sambut kerana nak merendahkan martabat Nabi. Tak sambut tu kerana tidak ada dalam mana-mana hadis yang suruh sambut. Cinta tetap kepada Rasulullah. Hak tu baru comel. Jadi ingat benda khilafiah, macam baca kunut, kita baca, jangan marah orang tak baca kunut. Orang baca kunut, jangan marah orang tak baca kunut. Orang tak baca, jangan marah orang baca kunut. Kerana masalah ni ada pertindihan dan perselisihan pendapat di sisi ulama, kerana hadis yang pelbagai dan sanad yang diikhtilafkan ulama pada kuat atau tidaknya. Kalau kita fikirkan terbuka gitu, benda ni jadi benda yang remeh-temeh saja. Nampak? Soalan seterusnya. Boleh tak kita baca doa ayat Quran dalam sujud yang akhir? Boleh. Boleh tak kita berdoa untuk mati di Mekah dan Madinah? Boleh. Cara untuk elokkan was-was, jangan layan. Dah senang nak urang ni bertambung-tambung ini. Kita mandi apa semua, setan berkata tak kata tumik belakang kita jangan layan. Layan tu mun jadi was-was. Dia mari sekali lagi tak sungguh ni, bukan kurang, tak kata sungguh, tumik Kalau dia mari kata kita mu kata gini, hari ni start hari ni aku nak buat tak kata pula. Mu beli apa? Kata gitu, dia pun natap pelik mainang ni. Nampak dia pun lari nanti cara ni layang ke dia. Dia suruh tengok tumik, lalah acuh gitu tumik. Boleh tak ambil upah daripada pekerjaan menguruskan jenazah seperti memandikan mayat dan menggali liang kubur? Disebut dalam kitab fiqh boleh. Faham? Kerja ni kerja fardu kifayah. Tapi asalnya dulu ada tak upah-upah gini? Ada tak? Dia ni ada upah tak? Kita tak lihat sama dengan dulu. Dulu kalau pak mati siapa gali? Cik apa? Anak. Pak mati anak gali, tok ki mati cucu gali. Ni pak mati anak tambah gali, cucu tambah cara. Nak suruh orang mari gali, lepas tu nak suruh saja. Model sini Datuk, sini orang upah. Faham tak?
Dulu kalau mati kita anak beranak tak ada campur orang lain. Dak orang cok pada anak ni anak kilas tangan belakang. Nak jalan pun berala atas kubur, takut pasir naik atas kasut. Nak bakal suruh orang gali, suruh orang pulihkan dia, suruh orang mari kain. Orang belaka tiba-tiba nak suruh peri. Banyak cantik. Ayo bitih kau orang. Upah lelah lewat kerja. Nampak? Dia gitu. Dia tengok dulu tak kena piti. Memang mu sendiri gali anak. Dah mu gali nak free. Dia kena faham baik. Dah? Tapi kalau orang tu tabarruk, dia mari dari jauh kalau. Tak apa, tak payah bayarlah. Tak ada masalah. Tapi dah orang buat kerja. Nak bayarlah dia upah dia lelah dia. Sebab asal bukan tugas dia. Adakah dia tu duduk mana? 3-4 batu dari rumah kampung lain. Adakah pok kita mati dia wajib gali? Tak. Kita wajib gali, kita anak si mati dalam rumah. Dalam rumah tu tak mampu cacat belaka. Rumah sebelah pula keliling. Ni ulama buat tertib dia. Nah, dalam rumah tu tak ada orang boleh gali. Tangan kudung belaka anak. Maka orang rumah sebelah wajib. Tiba-tiba pergi panggil kampung lain, mari gali 3-4 orang. Nah, kita tak mau tinggal kedah, tunggu siap baru nak balik. Upah lah, tu cara dia. Kalau tak kena kau. Hak kena kau. Nah. Boleh tak imam yang sedang mengimamkan solat fardu berjemaah membaca ayat lazim dengan tengok Quran yang diletak di hadapannya? Masalah ni tidak ada tersebut dalam mana-mana hadis. Jadi ini adalah pendapat ulama. Pendapat yang ramai di kalangan ulama. Walaupun ada berlaku perselisihan, kita buat khulasah. Kita tengok fatwa tu banyak dalam masalah ni. Jadi natijahnya, kalau solat fardu makruh melihat kepada Quran. Kalau tu imam solat fardu. Ada pun lain pada solat fardu hukumnya harus. Faham? Solat sunat ratib ke, solat duha ke, solat tarawih ke, tengok Quran tak ada masalah. Solat fardu makruh tengok surah. Setengah ulama kata khilaful aula. Hak haram tu tak ada lah. Sebab di solat fardu hak 5 waktu. Tok imam tengok pasal tok imam dah ingat kulhu. Tengok surat. Dah ingat kuliah. Jadi komang sepandang. Jadi kita ambil daripada hak banyak sangat, kita buat khulasah gitu je. Soalan seterusnya. Lebih kurang ni soalan. Boleh berhenti pukul 10? Boleh? Boleh tak qada semayang tak ikut tertib waktu? Contohnya solat zuhur qada waktu asar. Boleh. Tak ada masalah. Ada ulama kata wali pasik sah jadi wali. Kerana zaman sekarang ramai wali pasik jadi wali. Cuba terang kau sikit. Masalah nikah. Wali mengikut pendapat yang utama, wali pasik tak boleh jadi wali. Tapi dah kalau ramai hak pasik. Dah tak boleh jadi wali, tak boleh nikah. Jawabnya, kalau ayah pasik tak boleh jadi wali, adakah orang lain tak boleh dah? Lepas ayah dia. Kan ada ramai kan? Dah kalau ayah pasik nak dak semayang. Toki. Betul tak? Toki pasik kau, belaga ayang. Turun ke adik-beradik pengantin puang. Adik-beradik pengantin puang pasik juga, pakai kata remah teka. Naik turun ke anak saudara, belah adik-beradik lelaki. Anak saudara belah adik-beradik lelaki pasik juga, jual api kuda. Naik ke pok saudara adik-beradik ayah. Kan ramai lagi tertib tu. Tak payah benda ni kau. Nak? Pok saudara hija jual orang bujang. Lagi orang bujang. Tak, pasik pula sepupu. Sepupu tak ada, tapi duduk dalam J kalau cepa, tak alik-alik lagi. Tak? Maka pergi kepada juru nikah jabat. Bertauliah wali hakim tu. Tu imam orang bertauliah tu. Tu imam bertauliah pun pasik juga, tipu saka baru ni. Balik semula kepada ayah lelaki. Ayah pengantin pengantin perempuan pasik lebih baik daripada orang lain yang pasik. Nampak? Cuma nak khabar mudah sangat benda ni, kita tak faham. Kalau ayah pasik nak suruh dia bertaubat. Bila wali bertaubat, ketika itu juga boleh jadi wali. Dah benda susah. Bukan nak jadi dak pasik ni kena naik planet Mars.
atau kena pergi taubat di Mekah. Nak nikah lila dah ni. Ayah main nombor ekor. Orang ngajar kata main nombor ekor pasik. Dia boleh jadi wali nikah. Ayah taubat kita tak mau nikah dengan Tok Ki. Ni bekeng nak nikah dengan ayah kau. Ayah pun kata tak apa, kita taubat Bila ulama kata bila dia lapah dia bertaubat dah, walaupun dalam hati. Buat lolok je dalam hati. Buat lolok je. Tapi bila lapah sah pada masa itu juga menjadi wali. Kan senang senang je. Kenapa Islam tak haram orang lelaki pakai jam tangan, sedangkan kata ada gelang diharam bagi laki-laki? Pulak dah. Dia jam ni alat. Nampak? Gelang perhiasan. Lubsah, pakaian. Jam ni bukan, dia alat saja. Tapi alat ni takkan dia terbang ikut kita, kena ikat. Ada jam orang pakai gantung tekok, ada jam orang pakai sakut di seluar, ada jam pakai buh dalam baju macam kobo, ada jam pakai buh lengang. Ini pakai buh lengang, nak beli buh lain payah. Maka orang tak panggil perhiasan, dia panggil, orang tak panggil gelang. Nampak? Ada pun gelang waktu memang perhiasan wanita daripada dulu dah, khususiah untuk nisa, untuk perempuan. Maka masuk dalam hadis kata lubsah, kata zina. Satu riwayat lubsah, satu riwayat zina, makna perhiasan. An-nisa makna khah untuk orang puang. Maka jam tidak diharamkan. Faham? Ada orang yang kata haram pasal dikira gelang. Jauh. Ni alat. Alat tak haram. Macam orang lelaki dia pakai cicing mah haram pasal perhiasan. Tapi kalau mata peng dia buat mata mah tak haram pasal mata peng. Mah bukan perhiasan, tu alat. Apa? Kalau pakai mata mah sedap nulis, dia lembut, maka dikira alat, dimaaf pada syarak, tak ada larangan. Dah. Soalan seterusnya kita jawab 3-4 ping ikut 10. Ni ada dalam 60 lagi. Jadi minta maaf lah orang yang tak dang kita jawab. Tak? Kita jawab di Inung pula, Kampung Baung. Saya pernah kata dengar orang cakap Nabi Muhammad sama dengan Muhammad dalam kampung. Tolong huraikan. Ada orang kata Nabi Muhammad kita sama dengan Muhammad dalam kampung. Jadi sama kot mana? Dia ada benda sama, ada tak sama. Jadi orang yang berkata tu dia ada khitab, dicakap pada siapa? Orang yang mendengar khitab percakapan tu dia boleh tahu dah benda maksud dia kata. Ada dah nak memperendahkan Nabi Muhammad atau tidak? Sebab dia ada dua makna kalau kata gitu. Yang pertama makna sama macam manusia biasa. Manusia ada mata, ada tangan, ada hidung. Kalau gitulah tak apa lah kata. Faham? Nabi Muhammad macam Muhammad duduk dalam kampung sama je, iaitu orang belaka ada tangan, ada hidung, ada kaki. Satu lagi maknanya Nabi Muhammad sama dengan Muhammad dalam kampung. Maknanya tak ada kelebihan apa-apa, tak ikut lah apa. Hak mana dia maksud? Biasanya hak kedua, nak merendahkan martabat Nabi. Kalau kata gitu, batal akidahnya serta-merta. Faham? Kerana Nabi bukan manusia biasa. Dia manusia tapi luar biasa. Kul innama, katakanlah innama adatu hasring, nak sakak, bukan makna lain dah. Nampak? Ana basyarun, aku manusia. Tapi bukan regular, bukan biasa. Manusia yang luar biasa. Kan dua ayat tu dia khabar, aku manusia tetapi luar biasa. Ana basyarun, aku basyar, manusia. Nampak? Tapi luar biasa. Mana manusia? Oh hiya ilai, diwahyukan daripada Allah terus kepada aku. Adakah manusia biasa? Ayat tu kata ulama tafsir menyebut Muhammad bukan manusia biasa tetapi pilihan Allah yang sangat luar biasa. Biasa gua ni jalan masa kecil awan ikut. Ada pemimpin ni dalam dunia awan ikut. Cik apa nama benda? Mahatma Gandhi, Ferdinand Markov. Ada tak pemimpin dalam dunia jalan awan ikut dia? Rasulullah sebut dalam kitab-kitab sirah, jalan masa kecil awan ikut. Itu baru pemimpin yang paling hebat, betul tak? Awan ikut kita, anjing kau. Tangan tubik air. Kata Abu Hurairah, katanya Ibnu Mas'ud, kalau ada 1,500 orang boleh minum air, boleh ambil wuduk, boleh mandi junub, keluar kot celah jari Nabi.
Uta mari kat Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beri salam, boleh cakap. Bingung sahabat, boleh cakap uta. Pokok mati dah boleh gerak tengok Nabi. Batu beri salam, batu cek beri salam. Nak, dah ada pemimpin atas dunia gitu. Nak, boleh belah bulan. Bulan boleh belah, kita dah cing je belah. No, bulan atas langit. Apakah hukum saya terlintas dalam hati saya di fikiran nama Allah dan ayat Quran dalam tandas masa keluar daripada masa keluar air besar dan air kecil? Dia terlintas dalam hati, tidak dilarang. Nak ingat Allah dalam hati, ingatlah walaupun di mana tempat kamu berada. Yang tak boleh kita talafus, kerana tempat tanda-tanda bila kita berlapah la yaliku bihi, tak layak dengan lapah tersebut. Dalam hati tak apa. Soalan seterusnya. Lebih kurang 9:51, 9 minit lagi. Berapa kali kita kena tegur orang buat dosa besar dan kecil tiap hari untuk lepas tanggungjawab dan lepas dihisap di akhirat nanti, seperti orang yang mengupak. Ada orang kuat solat tahajud dan baca Al-Quran, tapi Zuhur dan Asar dia lewat semayang bak tidur sokmo. Macam mana nak tegur ibu bapa marah bila ditegur? Jadi bila ada orang buat dosa, berapa kali kita kena tegur? Tidak ada sebarang hadis atau ayat Quran mengatakan berapa kali kita kena tegur. Nampak? Cuma Allah menyebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, iaitu kita sentiasa kena lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Faham? Jadi datang kepada kita Rasulullah, dia tegur sekali, orang berhenti selalu. Maka sebab tu ulama kata tak ada lah wajib tegur sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi kita laksanakanlah teguran tersebut. Kerana itu adalah fardu kifayah. Bila ada orang buat benda yang salah, benda mungkar dalam kampung ni, mesti ada satu kumpulan yang bersuara. Tapi tak tetap suara itu berapa kali. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ada satu golongan daripada kampung kamu atau negeri kamu atau bandar kamu, atau negara kamu yang suruh orang buat kebajikan, bawa kepada makruf, larang kepada kemungkaran. Tak berhenti berapa kali. Kadang-kadang kita acak kali pun tak apa, sebab dia tak marah pada kita. Tapi kalau dia marah pada kita, sekali sudah memadai. Dia tegur sekali, nak marah, nak mengamuk, nak balah, maka tak payah tegur dah. Cuma jangan siapa meratai. Kalau siapa terang-terangan depan-depan, maka kalau orang tak tegur, turun bala daripada langit. Soalan seterusnya. Semayang tajuk kuat, baca Quran kuat, tapi semayang lewat. Ni kelemahan kita. Sebab tu dia panggil insan li kasratin nisyan. Kerana kita banyak kekurangan, banyak kelupaan. Benda-benda lagu ni berlaku. Kita tak boleh nak ambil berat sangat. Sebab zaman terbaik khairu qarni qarni. Nabi kata zaman terbaik zaman dia je, zaman Rasulullah je. Orang hampir kepada perfect, sempurna. Zaman kita ni kita nak dapat macam zaman Tuhan kata khairu ummatin tu zaman sahabat. Kan zaman kita kacukang je, faham tak? Jadi zaman kita ni kita kena terimalah bahawasanya kita ni banyak kesilapan, banyak ketidaksempurnaan. Kita tak boleh nak ambil kekurangan orang tu, kita nak ketengahkan dalam, nak highlight dalam masyarakat. Cuma kita ambil pengiktibaran, kita baiki. Kalau dia kurang gitu, aku baiki menjadi molek daripada dia. Orang ni berahi apa benda ni, berahi menderma, tapi malah mari sembahyang. Orang ni kuat sembahyang, kedekut baik. Jadi banyak kekurangan. Orang ni berahi puasa sunat, tahajud malah kuat, tahajud malah puasa sunat, kuat mengaji, maknanya beraluh pula pitih makan kedarah. Jadi banyaknya orang ni lemah kat ni, molek kat ni, lemah kat ni, molek kat ni. Jadi dalam keadaan sekarang kita nak seorang-seorang tu macam mana nak dapat perfect, kita tak boleh. Cuma kita kalau boleh, kalau kuat tahajud, marilah semayang awal, gitu saja. Tapi jangan ambil kekurangan orang tu yang menjadi punca atau titik permulaan pecah belah kita di dalam masyarakat.
Soalan seterusnya kita ada 6 minit lagi. Mak ayah kita marah kalau kita tegur. Tegur marah. Dan tak rasa tegur. Gana mak. Marah. Ke tegur kan ni? Tegur buat salah. Ingat tegur gitu. Tegur buat salah memang orang tua. Nak, orang tua ni dia pakai buah ni nak makan garang dulu. Nak, dia pakai buah baru buah garang ni, rohok ni. Buah makan garang dulu ni. Jadi kadang-kadang salah orang tua, kadang-kadang salah orang yang menegur. Adab-adab menegur. Nak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nak, ajaklah seseorang itu perbetulkan orang tu dengan cara hikmah. Yang orang tu tak marah. Orang tu tak rasa kecil hati, tak rasa sakit hati. Nak pula kita dengan ibu bapa. Sebab tu adab menegur lain kita dengan kawan, kita dengan anak boleh jekah, kawan boleh jekah. Kita dengan mak lagi tak boleh bercakap kasar. Kita dengan raja tak boleh jekah. Raja buat salah, menteri buat salah, tak boleh jekah. Tegur wajib tegur. Haram tetap kata haram. Tapi adab dia lain. Faham? Jadi kadang-kadang kita cakap ngasar dengan mak ayah kita, cara kita tegur mengaibkan dia. Nak, jadi kita fikirlah cara mana tegur tu wajib tegur, nak supaya dia nampak memang dia salah. Nampak dia salah tetapi dia tak rasa kita ni besar daripada dia. Jangan bila kita tegur dia terasa dia kecil, dia terasa anak lebih tinggi daripada dia. Nak, pandai-pandailah biar kita tegur tapi dia rasa dia masih tinggi daripada kita. Nak, soalan seterusnya. Kerja saya perlu guna komputer yang ada internet. Kadang-kadang saya terbabah tengok lamang lucuh. Warna pula ni. Boleh tahan orang wakaf baru ni. Bagaimanapun saya tak suka dan sangat menyesal dan bertaubat. Saya nak minta pendapat. Adakah cara terbaik amalan ayat-ayat zikir supaya saya tak terjemuh dan dapat menahan diri daripada maksiat ini? Dah tu dia boleh berhenti dah, bertaubat dah. Amalan apa lagi? Kita kena ingat dah. Tak? Kalau kita search internet, dia kadang-kadang dia ada benda-benda yang ngaruk-ngaruk. Adakah berdosa hak tu kita tak sengaja cari, hak tu tak berdosa, tu tak susah hati hak tu. Kerana kita nak cari faedah yang lain, kita nak cari manfaat yang lain. Kadang-kadang dia pop up, kadang-kadang dia hak set ni dia memang power sikit. Kalau hak agama tu dia tak gok cetong, kalau lama wek hak pondok kau payah nak boleh ketubik. Tak enjin tak gua. Pasal enjin kita enjin bayar, hak nu enjin lama lucu setan duk tolak bawah. Faham tak? Dalam internet jadi laju semua dia. Jangan niat dan kena ingat nak bahawasanya tengok benda-benda gitu. Nak tengok lanjang dah benda boleh tengok bahan bodoh. Nabi kata dah kalau mu jalan, mu jalan lepas tu mu tengok comel awet tengah jalan. Oh comel ajabatka. Oh comel, putih, hidung macam, mata sabung. Menyebabkan kita jadi ajib, maknanya heran, terpukau. Tak? Baliklah kepada isterimu. Sebab itulah kita orang muda-muda, ya ma'asyara syabab, orang muda-muda, manis tata aminkumul ba'ah, kalau mu mampu fal yatazawwaj, maka kahwin. Sebab apa? Allah cipta kita ni, bila sampai pada umur tertentu dia seronok benda gini. Betul tak? Haji, betul tak? Dulu masih budak-budak tak ada benda gini tak? Kalau main dengan budak puang mu ayah kau ayah aku main buah. Masa tu umur 6 tahun, ada perasaan gitu? Ada. Tapi kalau 18 20 boleh main buah tak gitu? Tak jadi main buah dah. Papang kerasa terus. Tak? Mesti ada perasaan tu. Tu ciptaan Allah. Zuyyina linnas. Allah zihiyah dalam dada kita. Sebab itulah kita ingat. Ambil tengok gambar orang putih lanjang ini. Bini aku ada lagi. Nampak? Ya, mai sini tau. Abang dengar orang ajar dah boleh tengok orang putih lanjang, haram. Sayang lanjang. Suruh dia lanjang, tengok. Tak ada masalah. Tak. Ke haram. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kerana isteri kita bayar mas kahwin, bukan saja buat air, bukan saja masak nasi, kita boleh tengok tubuh dia. Bila masa kita nak tengok? Haji, balik tengok lagi. Ada lagi? Ada tak apa. Soalan terakhir pasal 959 dah. Lelah lah yang bok-bok ni.
Macam mana nak berobat hati yang kadang-kadang mencari salah orang dan nampak salah orang dan bersangka buruk, dikira berdosa besar kecil kita ke dalam hati. Allah sebut dalam Quran, inna ba'da dhanni ismun. Kita ni kadang-kadang seka salah ke orang. Seka betul tak apa. Nak, orang tu peropok, kita pergi seka peropok. Tak apa, memang betul. Nak, tapi seka salah, orang baik seka jahat. Maka setengah daripada yang kamu sangka, ismun, membawa dosa yang akan menjerat kamu sendiri. Man ya'ti rabbahu mujrima fa innalahu jahannam. Siapa bangun di padang mahsyar menghadap Tuhan membawa dosa, setengah daripada dosa seka buruk korang, fa innalahu jahannam. Asal fa inna jahannama lahu, tapi takdim muakhar, memang patut dah bayar dengan api neraka jahanam kerana duk seka buruk korang. Nah, sebab tu jangan seka buruk. Ingat, tiap yang kita seka korang ni akan dihitung di akhirat nanti. Nah, bila dihitung kita tanggung padah. Tak salah. Dan ternyata molek dah hak jahat, baru kita kata jahat. Tengok orang tu duduk cengok biar tu curi, sangat nak curi, jangan. Nak, kadang-kadang dia tunggu kawan dia walaupun orang luar. Nak curi, nak kata curi, biar tengok tengah khabar tangga malang baru kata. Nak, tengah khabar turun kot tikat rumah orang, curi, baru tu. Nak, ni orang duduk bawah rumah orang, duduk tepi tu, ni memang nak curi. Jauh. Nak, ada masalah. Tidak duduk situ. Jadi salah kita duduk suka ke orang. Nah, jangan. Sebab hati kita ni, ada orang yang masuk neraka dengan sebab hati. Tangan tak, kaki tak, mulut tak, muka comel, dengan sebab hati. Hati duk berahi nguduh ke orang, hati berahi pandang rendah kepada orang. Nah, mana? Tengok bukti ada tanda-tanda di depan mata, baru kita kata dia melakukan benda yang tidak baik. Nah, kalau kita salah pergi suka buruk orang yang baik, berdosa. Kita salah suka orang yang baik, orang yang buruk baik, tak dosa. Orang jahat kita salah pergi kata orang baik, tak dosa tu. Hakim tersalah lepaskan penjenayah, tak dosa. Tapi hakim jangan tersalah menghukum orang yang tidak melakukan jenayah. Nah, jadi kita asal duana. Jangan berasa kita ni molek, berasa lebih, berasa apa. Tak ada benda yang lebih. Nak suka buruk kepada orang. Akhirnya kita ini tidak mulia di sisi Allah Subhanahu Taala kerana kita duk suka buruk orang. Allah dak wajib pun kita kena hukum orang ni jahat ke tak, jahat ke tak. Nah, yang ada depan mata. Bawa mayat depan Rasulullah. Sahabat kata jahat, ni jahat. Pasal sahabat kena ada. Nabi pun kata wajibat. Bawa mayat pula petang esok. Sahabat kata molek juruh baik. Pasal dia tengok. Maka orang Nabi pun kata wajibat. Kata ulama, kata uduh kepada mayat tu sebab sahabat kenal sangat memang jahat. Sebab tu sahabat kata, sebab tu Nabi kata wajib masuk neraka. Sahabat ni kalau orang jahat, dia kata jahat. Orang baik, dia tak kata jahat, dia kata baik. Dan orang yang tak tahu lagi, ni Nabi ajar kita tak tahu jahat ke baik. Jahat ke baik, husnuzanni ke baik. Nak, orang mana luar? Orang luar kau tak tahu tak tepat jalan, duduk situ kejap kau. Ubuh gitu senang. Kita terselamat daripada tanggungjawab. Sebab Allah tanya, ada tak muska buruk ni satu hari nanti? Satu hari dulu dalam hidupmu dalam dunia. Kita kata ada sungguh sudah kerja. Bila kata ismun, maka kita jadi orang yang berdosa. Bila berdosa, fa innalahu jahannam. Nak, Allah balas dengan api neraka. Allah api neraka jangan terbaik-main. Nak, kita bos betul. Kita start motor balik lagi, perih enjin dalam 15 minit. Nak, lepas tu kita tiung Aizah. Tengok panas tak panas. Muka mulut ni gelebeknya cabut dengan gusi-gusi. Nak, belum lagi api neraka yang akan membakar orang yang menyeka buruk kepada orang. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung balik di Kampung Gaung tadi. Masjid Karamah Kampung Baung. Kampung Baung di Jalan Kalang Cepa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi